Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kita sekali lagi di dalam kelas Munakahat Darjah Khas, pelajaran yang ke-6, tajuk Iddah dan Al-Ihdad. Pengertian iddah. Iddah pada bahasa bermaksud bilangan atau kiraan. Sementara iddah dari segi istilah ialah sesuatu tempoh masa yang dilalui oleh seseorang perempuan untuk memastikan rahimnya kosong dan tidak mengandung. Tempoh iddah ini biasanya dilalui oleh seorang perempuan yang kematian suaminya atau ditalakkan oleh suaminya. Hukum iddah. Iddah wajib ke atas perempuan setelah berlaku 1. Perceraian dengan syarat telah berlaku persetubuhan di dalam perkahwinan itu. Apabila ada seorang isteri atau seorang perempuan yang diceraikan atau ditalakkan oleh suaminya dengan syarat telah melakukan persetubuhan di dalam perkahwinan tersebut, maka perempuan itu wajib menjalani iddah. Wajib juga iddah sekiranya suami meninggal dunia dengan syarat telah berlaku persetubuhan juga di dalam perkahwinan mereka. Dan wajib juga menjalani iddah jika berlaku persetubuhan syubhah. Tujuan iddah untuk memastikan rahim perempuan bersih dari benih suami dan tidak bercampur dengan benih lelaki lain. Sekiranya ada seorang perempuan yang ditalakkan oleh suaminya ataupun kematian suaminya, jika mereka tidak melalui tempoh iddah dan terus berkahwin dengan lelaki lain, dikhawatiri sekiranya mereka mengandung, tidak dapat dipastikan anak yang dikandungkan itu dari benih siapa. Sama ada suami yang telah mentalakkannya atau yang telah meninggal dunia ataupun suaminya yang baru. Tujuan iddah yang kedua untuk memberi peluang kepada suami isteri yang bercerai agar mereka boleh muhasabah diri dan mungkin mereka boleh rujuk semula selagi belum habis tempoh iddah. Yang ketiga, bagi menghapuskan amalan jahiliah kepada perempuan yang diceraikan, di mana mereka terpaksa berkurung di tempat gelap dengan memakai pakaian berwarna hitam, comot dan kotor. Sementara tujuan iddah seterusnya ialah untuk memberi pengajaran bahawa perceraian ini menyusahkan diri sendiri. Bahagian iddah. Terdapat dua bahagian iddah. Yang pertama dikenali sebagai iddah wafat. Iddah wafat ini berlaku disebabkan kematian suami. Sementara iddah yang kedua disebut sebagai iddah firaq. Berlaku disebabkan perceraian atau perpisahan semasa hidup. Jenis iddah pula ada 6. Yang pertama, iddah isteri yang ada haid. Yang kedua, iddah isteri yang tiada haid. Yang ketiga, iddah kematian suami. Yang keempat, iddah isteri hamil. Seterusnya, iddah isteri suaminya murtad. Dan seterusnya adalah iddah sebab nikah yang fasid ataupun rosak dan apabila berlaku wati atau persetubuhan syubhah. Kita mulakan dengan huraian iddah isteri yang ada haid.
Iddah isteri yang ada haid juga disebut sebagai iddah quru'. Iddahnya ialah dengan 3 kali quru', iaitu 3 kali suci dari haid. Sekiranya ada seorang isteri yang melalui tempoh iddah dan keadaan isteri tersebut masih ada haid, maka tempoh iddahnya ialah dengan 3 kali quru', iaitu 3 kali dia suci daripada haidnya. Jika diceraikan semasa dia sedang dalam suci, maka iddahnya akan selesai dengan haid yang ketiga. Jika diceraikan semasa haid, maka iddahnya akan selesai pada haid yang keempat. Bagaimana pula keadaan iddah isteri yang tiada haid? Isteri yang sudah tidak ada haid, yang ataupun disebut telah putus haid, atau dalam istilah sekarang disebut sebagai menopause, atau juga kanak-kanak yang belum ada haid. Iddahnya ialah dengan mengira 3 bulan mengikut bulan Hilaliyah ataupun bulan Islam. Iddah yang terpaksa dilalui, yang wajib dilalui ialah 3 bulan dengan mengikut kiraan bulan Hilaliyah. Iddah ini juga disebut sebagai iddah bulan. Iddah kematian suami. Apabila ada seorang perempuan atau isteri yang kematian suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tempoh iddah bagi perempuan yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Jika perempuan sedang iddah talak rejai, lalu suaminya mati, iddahnya bertukar menjadi iddah kematian. Dikira bermula dari hari suami meninggal dunia, sebab pada masa itu dia masih dikira isteri. Iddah isteri yang sedang hamil pula atau sedang mengandung pula adalah sehingga isteri melahirkan anak. Iddah isteri suami murtad, sekiranya seorang isteri suaminya murtad, maka perkahwinannya akan terbatal. Murtad membolehkan atau menyebabkan perkahwinan mereka terbatal atau terfasah. Maka isteri wajib melalui iddah. Jika masih ada haid, iddahnya ialah dengan 1 quru', iaitu sekali suci. Sekiranya isteri mengandung, iddahnya sehingga dia melahirkan anak. Dan jika isteri tiada haid, sama ada telah putus haid ataupun belum ada haid, maka iddahnya ialah 1 bulan. Iddah sebab nikah fasid ataupun rosak ataupun wati syubhah. Suami yakin. Wati syubhah bermaksud apabila suami yakin yang disetubuhi itu isterinya, tetapi sebenarnya bukan, maka berlakulah wati syubhat di situ. Jika masih ada haid, jika perempuan tersebut masih ada haid, maka iddahnya ialah 3 kali suci daripada haid. Jika dia mengandung hingga melahirkan anak, dan jika isteri tersebut tiada haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan ini pula adalah keadaan iddah bagi perempuan yang mustahadah ataupun istihadah, yang darahnya ada masalah darah penyakit. Iddahnya bergantung kepada keadaan. Jika masih ada haid sebelum berlaku istihadah, sekiranya sebelum berlaku darah penyakit padanya, dia masih lagi ada haid ataupun ada keluar darah bulanan yang teratur, iddahnya adalah dengan 3 kali suci daripada haid. Jika telah putus haid, maka iddahnya adalah 3 bulan.
Jadual ini adalah ringkasan daripada jenis edah dan tempoh masa edah sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini. Yang pertama, jika perempuan tersebut ada haid, edah ada haid, maka dia hendaklah tempoh masa edahnya ialah 3 quru', yakni 3 kali suci daripada haid. Jika dia tiada haid, jika isteri tersebut tidak ada haid, sama ada telah putus haid ataupun belum ada haid, maka edahnya ialah 3 bulan. Jika isteri tersebut hamil, maka edahnya hingga dia melahirkan anak. Jika kematian suami, edahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jika suami murtad, isteri ada haid, hendaklah dengan 1 quru', yakni 1 kali suci. Jika isteri tiada haid, edahnya 1 bulan. Dan jika dia mengandung sehingga melahirkan anak. Jika edah dengan sebab nikah fasid ataupun wati syubahat seperti bilangan 1 dan 2. Maksudnya ialah jika dia ada haid dengan 3 kali quru', jika dia tiada haid dengan 3 bulan, jika dia hamil setelah melahirkan anak, hingga melahirkan anak. Sementara edah bagi perempuan yang istihadah ataupun mustahadah yang ada darah penyakit, maka bilangan edahnya ialah seperti bilangan 1 dan 2. Sekiranya dia ada haid, hendaklah dengan 3 kali quru', dan jika tiada haid dengan kiraan 3 bulan. Pertukaran edah. Edah boleh bertukar ataupun boleh berlaku pertukaran edah apabila berlaku perempuan yang sedang beredah lalu datang edah yang baru kerana berpunca dari satu-satu sebab. Yang pertama, edah quru' bertukar kepada edah bulan. Edah bulan boleh bertukar pula kepada edah quru'. Edah quru' boleh bertukar kepada edah hamil. Edah bulan bertukar kepada edah hamil. Dan edah talak raj'i boleh bertukar kepada edah talak bain. Jadual ini pula adalah jadual pertukaran edah. Edah yang sedang dilalui, berlaku sesuatu perkara atau sebab, maka edah boleh bertukar kepada edah yang lain. Contohnya, yang pertama ialah seorang isteri ataupun perempuan yang sedang melalui edah quru' kerana ditalakkan oleh isterinya ataupun dengan sebab ditalakkan oleh isterinya dan dia ada haid. Daripada edah quru' 3 kali suci, kemudian sedang dia dalam tempoh edah, berlaku kematian suaminya. Seorang perempuan yang ditalakkan dengan talak raj'i masih dalam tempoh edah, berlaku pula kematian suami. Daripada edah quru' bertukar menjadi edah kematian suaminya. Yang kedua ialah edah quru', isteri putus haid. Sepatutnya dia kena melalui 3 kali suci. Kemudian berlaku pula dia putus haid dalam tempoh edah tersebut. Bertukarlah dari edah quru' kepada edah putus haid. Yang ketiga ialah edah bulan. Dari edah bulan, dia tidak datang haid, dia tidak ada haid, sepatutnya dia dikira dengan edah bulan. Tiba-tiba dia datang haid. Maka bertukar daripada edah bulan kepada edah quru'. Edah quru', daripada dia sedang dalam edah quru', tiba-tiba dia hamil, isteri hamil, maka bertukarlah daripada edah quru' kepada edah hamil. Yang kelima ialah isteri ataupun perempuan yang sedang melalui edah bulan, didapati dia hamil, maka bertukar daripada edah bulan kepada edah hamil pula. Tempat tinggal dan nafkah isteri semasa dalam tempoh edah.
Sekiranya iddah tersebut disebabkan oleh talak raj'i, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal kepada isterinya. Suami wajib memberi nafkah seperti sebelum bercerai, sama ada isteri mengandung atau tidak, kerana isteri masih berada di dalam walayah suami. Isteri tidak boleh keluar rumah kecuali perlu. Dan isteri tidak boleh menerima pinangan kerana masih berada di dalam walayah suami. Sekiranya talak tersebut talak bain dan keadaan isteri pula hamil, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal kepada isterinya dalam tempoh iddah. Suami wajib memberi nafkah seperti sebelum bercerai. Isteri tidak boleh keluar rumah kecuali perlu, seperti bekerja atau membeli makan. Nafkah bagi isteri yang ditalakkan dengan talak bain sedang keadaannya tidak hamil. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, tetapi tidak wajib memberi nafkah. Al-ikhdad. Al-ikhdad pada bahasa bermaksud berkabung atau menahan diri dari berhias. Sementara al-ikhdad dari segi istilah pula, tidak berhias diri atau bersolek yang boleh mendorong kepada kegairahan atau menarik perhatian orang lain, seperti tidak berpakaian berwarna-warni, tidak bercelak, tidak memakai perhiasan emas dan perak, dan sebagainya. Hukum al-ikhdad adalah wajib ke atas isteri yang kematian suami. Tempoh al-ikhdad pula adalah 4 bulan 10 hari. Hikmah al-ikhdad. Mengapa seorang isteri yang kematian suami wajib melalui tempoh al-ikhdad atau berkabung? Yang pertama ialah bagi menghapuskan amalan jahiliah dalam menyatakan kesedihan kerana kematian suami, seolah-olah menolak takdir Allah, di mana masyarakat jahiliah apabila berlaku kematian suami, mereka mengarahkan atau memerintahkan perempuan tersebut berpakai pakaian yang berwarna hitam, berwarna gelap, duduk di dalam satu kawasan yang gelap ataupun di dalam bilik yang gelap, berkurung dalam keadaan yang kotor dan busuk. Yang kedua, hikmah ikhdad yang kedua merupakan panduan membimbing isteri yang baru kematian suami untuk menjalani kehidupan yang lebih selamat dan jauh dari fitnah. Yang ketiga, al-ikhdad lebih tertumpu kepada tubuh badan isteri yang kematian suami sahaja. Tetapi ikhdad tidak menghalang isteri untuk pergi bekerja dan membeli keperluan seharian. Hikmah al-ikhdad yang keempat ialah melahirkan kesedihan di atas kematian suami dan simpati terhadap ahli keluarga. Alhamdulillah, sampai di sini dulu kelas kita untuk kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.